الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الإنس والجان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan banyak ibadah untuk kita, dan ini sejenis ibadah. Itu duduk dalam majlis ilmu, ibadah yang cukup mudah. Hanya duduk dan mendengar. Kerana ibadah itu adalah setiap perkara yang Allah suka dan Allah redha, sama ada datang daripada kata-kata atau perbuatan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul mal al-islam wa 'amuduhu as-salat wa zarwatu sanamihi al-jihad. Rawahu Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ra'sul mal al-islam, asas kepada segala perkara itu adalah Islam. Modal kepada setiap perkara itu adalah Islam. Islam itu sebagai atas kali, sebagai modal, sebagai setiap kali. Wa amuduhu as-salat, dan tiangnya, nya itu balik pada Islam. Tiangnya, tiang Islam itu as-salat. Wa zarwatu sanamihi al-jihad, dan kemuncak kepada Islam itu adalah jihad. Maka bila kita sebut hadis ini, kita faham apa yang kita nak tekan kat sini. Yang tu pertamanya kita nak kena faham asas kepada setiap kali. Apa perkara kita nak buat pun, maka kenalah perkara itu kena dengan Islam. Islam sebagai cara hidup. Maka kita nak makan, biar cara Islam. Nak tidur, cara Islam. Nak sedekah, cara Islam. Nak main, cara Islam. Nak buat macam-macam cara Islam. Sekiranya sesuatu perkara kita nak buat bertembung dengan Islam, bertembung dengan sesuatu yang lebih aula, diaulakan Islam, maka kita kena dahulukan Islam. Macam malam ni, mudah-mudahan tak ada di kalangan kita ni yang pergi stadium Shah Alam. Tuan-tuan rahmati Allah, saya tahu daripada kereta tadi kita ada pertandingan ke tak? Betul ke? Bola. Ada bola sepak. Ini pergi buat Ramadan ni pasal apa? Lagi jemput dari Ramadan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan saya sensitif dengan bola, ada baru tahu dah kereta. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap perkara biasa di Islam. Kan itu disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, setujukanlah makhluk, setujukanlah Allah dengan makhluk. Jangan setujukan makhluk dengan Allah. Apa maksud setujukan Allah dengan makhluk? Maknanya sesuaikan apa yang Allah datang kepada makhluk. Jangan sesuaikan apa yang makhluk datangkan kepada Allah. Zaman kita ni banyak yang nak disesuaikan kepada Islam. Maknanya Islam tu ikut dia. Bukan sesuaikan Islam tu kepada dia, tapi dia nak sesuai dia kepada Islam. Maka kalau kita dahulukan sesuainya kita untuk Islam, kita sesuaikan diri kita kepada Islam, maka akhirnya Islam itu akan mengikut kita. Maka kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kena faham hidup kita start daripada bangun tidur sampai kita tidur balik, biarlah ianya semuanya adalah Islam. Kemudian disebut wa amudu, tiangnya itu as-salat. Tiang kepada Islam itu, kukuhnya ketidak Islam itu iaitu salat. Maka pertama salat yang fardu. Kemudiannya salat-salat yang difardukan Allah, salat Jumaat, salat 5 waktu, yang mana gandingan dia 70 rakaat sembahyang sunat, rakaat sama dengan 1 rakaat sembahyang fardu. Maka dahulukan sembahyang fardu. Cuma yang kita sedih, bila masuk bulan Ramadan, yang tak pernah jumpa sembahyang fardu muncul dalam tarawih. Tapi alhamdulillah lah, bukan kita nak kata tak bagus. Kurang-kurangnya bila dia datang tu, mudah-mudahan Allah bukakan supaya dia tahu yang lebih aula. Lepas tu dia akan istiqamah pada yang wajib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dan setiap perkara yang wajib, selepas perkara yang wajib dan selepas perkara yang haram, iaitu perkara sunnah dan perkara-perkara yang baik, kaedah dalam fiqh menyebut man yuridu an yastakthir fayastakthir wa man yuridu an yastaqlil fayastaqlil. Benda-benda yang selain daripada wajib dan benda yang selain daripada haram, maka siapa nak buat banyak, buat banyak. Siapa nak buat sikit, buat sikit. Kita dalam bab solat tarawih, jangan bergaduh lah. Jangan seram. Nak buat 8 ke, nak buat 20 ke. Zaman Umar Abdul Aziz, dia buat 36 rakaat. Tak ada orang bising buat itu. Masa kita ni yang dah cantik 8-20 ni pun gaduh lah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tu solat. Yang ketiga, zarwatu sanami al-jihad. Kemuncak disebut ar-rahbaniyah fil Islam al-jihad. Ibadah yang paling tinggi dan melampau dalam Islam, masuk melampau ni maksudnya yang paling power lah, iaitu al-jihad. Jihad di jalan Allah. Kita akhir zaman ni tahu tak sebab apa banyak bala daripada Allah? Sebab kita tinggal jihad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraka qaumun al-jihada illa ammahumullahu al-adab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sesuatu kaum itu meninggalkan jihad kecuali bila dia tinggal jihad itu, Allah akan timpakan kepada mereka azab, yakni kehinaan di dunia. Kita sekarang ni, masyarakat kita banyak hina sekarang disebabkan kita tinggal jihad. Apa maksud jihad? Yang disebut oleh Syekh Ramadan Al-Buti jihad, dan ulama-ulama yang lain, yang mana maknanya lebih kurang takar di antara satu sama lain, iaitu al-jihad, iaitu badlul juhd, iaitu usaha bersungguh-sungguh dalam menaikkan kalimah Allah, dalam mengislamkan masyarakat, dan dalam menubuhkan sebuah negara yang Islamnya sah. Yang ini jihad. Maka jihad yang pertama sekali disebut usaha bersungguh-sungguh. Bila usaha sungguh-sungguh ni, maknanya kena sungguh-sungguh lah. Oh, kita ni tak sungguh lagi. Dalil dia tak sensitif pada Islam. Bab Islam kita asyik nak terperanjat semua. Kalau bab Islam bila tiba-tiba datang surah kata, ni malam ni seksyen 7 dia buat 20 rakaat. Ya. 20 Kalau apa? Terperanjat aja. Ni malam ni seksyen 7, surah seksyen 7 nak buat qiyamul lail, haji tahu. Iya ke? Ada qiyamul lail punya. Kenapa tak tahu? Saya dah ada appointment lain. Appointment apa tengah pagi itu? Saja ayat kau bawa ya. Malam ni ada para perdana. Bab Islam ni aja. Tapi kalau bab yang selain daripada Islam, bab dunia, sentiasa standby, sentiasa tenang. Bila orang kata besok ada apa ni, pertandingan bola sepak, tahu dah keluar banner ni, saya tahu. Tak beritahu pun saya tahu. Bila malam ni ada Korea, cerita Korea episod 39. La ilaha illallah, kan ada dalam diary saya. Very sensitive. Ni minggu depan ada karaoke dekat ni. Haji tak tahu. Kan saya penyanyi dia. Dia penyanyi ni. Maknanya terlalu tidak sensitif kepada Islam, tapi sensitif kepada selain daripada Islam. Maka kerana itu kita ditimpa kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat jadi hina, berzina berleluasa. Bahkan sampai sekarang ni merogol dan sebagainya. Sekarang ni tersebar pula pahaman-pahaman pelik, ilmu sesatnya, pahaman sesatnya, Syiahnya. Di Kedah saja 70,000 mengikut Syiah. Di Selangor ni, Ustaz tak dengar pula Selangor, maknanya sikit ke? Tak kira lagi. Selangor ni tak tahu berapa banyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesesatan yang jelas Allah timpa. Sebab apa? Sebab kita ni banyak tinggal jihad. Kita ni banyak tinggal usaha dalam menegakkan kalimah Allah. Kita banyak tinggalkan usaha dalam nak mengislamkan masyarakat setempat. Kita banyak tinggalkan usaha dalam nak menjadikan negara kita sebuah negara yang betul-betul berteraskan Islam. Kerana itulah Allah timpakan kehinaan di dalam negara kita khususnya, dan dunia umum. Sekarang ni macam-macam kehinaan. Kalau kita tengok di Syria yang tak habis-habis sampai sekarang, di Palestin,
yang tak selesai sampai sekarang. Sekarang ni pula di Mesir, dah Allah muliakan dengan datang seorang yang hafiz Al-Quran, yang boleh buka sempadan Rafah menghantar bantuan, tapi sekarang ni dia tutup semula. Ini bala daripada Allah SWT. Sebab apa? Ramai masyarakat yang meninggalkan jihad. Apa kategori jihad? Ustaz, saya nak jihad Ustaz, tapi saya tak tahu mana satu jihad saya nak buat ni. Disebutkan para ulama kita, jihad ini dibagikan lebih kurang kepada 4. Pertama, iaitu jihad nafs. Jihad melawan nafsu. Jihad melawan kedegilan nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Allah cipta kita ni, lahir kita, nafsu yang ada pada kita awal-awalnya, inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ini memang dia suka nak perintah kepada buat jahat. Nafsu ni kita tak boleh buat. Dia akan ada dengan kita sampai kita mati. Yang kita boleh buat pada nafsu ni, kita jinakkan. Maka daripada nafsu yang suruh buat jahat, kita cuba latih dia biar dia jadi nafsu yang kurang-kurangnya memikir. Wa panggil nafsul lawamah, yang bila terbuat maksiat, nafsu tu mengata, diri kita mengatakan pada diri kita ini, dalam hati kita ni mengatakan, kenapa kau buat macam tu? Biar ada timbul perasaan dalam hati kita, bila kita buat salah, kita rasa bersalah. Itu orang panggil nafsul lawamah. Kena tarbiyah lagi biar dia sampai kepada nafsul mutmainnah, yang mana nafsu yang sentiasa tenang, yang cukup jinak, dan dia sudah berlazat dengan sesuatu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lazat dengan zikir, dia lazat dengan ibadah, dia lazat dengan macam-macam. Kita ni bulan Ramadan ni yang ramai orang suka, bila masuk Ramadan, alhamdulillah, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Orang yang suka sangat Ramadan ni bukan sebab Ramadan, kebanyakannya saya kaji tanya-tanya. Sebab dia suka Ramadan, sebab nak raya. Cuba bayangkan Ramadan ni aja, raya tak ada. Tuan-tuan, dia tak berapa nak solat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan sangka buruk ni hasil kajian lah bila kita tanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafsu. Dan nafsu ni pula musuh paling susah sekali nak kalah. Musuh yang paling hebat, musuh yang paling kuat, nafsu. Sebab nafsu ni musuh dari dalam. Satu. Yang kedua, musuh nafsu ni musuh yang dicintai. Sebab kita cinta nafsu kita. Nafsu kita nak dunia, nak seronok, nak kelazatan dunia, dah. Nak rumah, nak kereta, nak macam-macam. Saya nafsu ada, tuan-tuan pun ada nafsu. Jadi kita cinta dia. Jadi bila nak makan tu, nafsu tu nak makan banyak, kita cintakan makan. Jadi kita nak kena lawan nafsu tu, nak kena letih sikit lah. Kena tarbiyah dia. Dan alhamdulillah kita dalam bulan Ramadan ni ada puasa. Maka bila kita puasa, insya-Allah nafsu kita makin lemah. Kemudian pemakanan jaga. Jangan makan benda-benda yang kuatkan nafsu syahwat pula. Kita kadang makan macam-macam. Makan gargil, jarjil. Jarjil ni orang Arab Mesir, dia ada perumpamaan, dia kata apa? Lau arafta ma fi jarjil la zara'ta jarjil tahta sari. Kalau kamu tahu powernya jarjil, kamu akan tanam jarjil bawah katil. Atau powernya jarjil untuk suami isteri. Jarjil, dia orang Arab Mesir panggil jim tu gar. Jarjil jadi gargil. Kurangkan makan benda tu. Tapi alhamdulillah kat Malaysia tanam tak tumbuh. Dia tumbuh dekat Kamera Island ni, Genting Island kalau tanam. Jaga tuan-tuan, nak lawan nafsu, jihad. Makna jihad apa? Sungguh-sungguh melawan nafsu. Bila sungguh-sungguh, dalil dia akan cari ilmu bagaimana nak kalahkan nafsu. Tapi kita tuan-tuan bila suruh majlis ilmu, payah nak mari majlis ilmu. Nampak sangat tak ada jihad tuan-tuan. Tak sungguh. Sebab kalau kita nak lawan tanpa ilmu, dia tak boleh nak lawan. Silat-silat lagi kena tipu nafsu. Nampak tuan-tuan? Maka nak kena tahu bagaimana nak melawan nafsu. Tahu prosedur dia. Dalam kitab Minhajul Abidin yang kita baca tu, insya-Allah kita sampai. Tak tahulah tahun bila. Jadi tuan-tuan, insya-Allah nak cepat sikit mari pondok. Pondok dia maintain tiap-tiap minggu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama, jihad nafs. Yang kedua, jihad syaitan, iaitu jihad melawan helah-helah syaitan. Syaitan ni pula, dia ni pula suka menipu. Syaitan. Syaitan ni usaha dia akan buat kalau boleh paling kurang pun kena. Jadi dia akan mula-mula bila kita nak buat kebaikan, dia akan cuba pujuk kita batalkan kebaikan.
kebaikan tu yang kita nak buat. Kalau dia tak mampu buat macam tu, kita dah nekat nak buat kebaikan itu, maka dia akan suruh kita tangguhkan kebaikan itu supaya last kali akhirnya tak buat juga. Kemudiannya bila dia tu tak berjaya yang itu, kita nak buat hari ini juga, dia akan usaha bagi kita kurang kualiti kita dalam ibadat kita. Maknanya asal nak buat 11 rakaat witir, jadi 1 rakaat saja. Dia akan cuba buat sampai jadi 1 rakaat. Dia takkan bagi sampai 11. Tapi bila dia datang-datang ni, memang 1. Jadi tak payah dia nak suruh lagi lah. Itu masalah dia. Syaitan kata, bagus anak-anak murid aku, dia kata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan kurang. Kemudian ya tuan-tuan rahmati Allah, kalau dia tak mampu itu, kita kata nak buat juga, aku tak kira, aku nak sempurna, maka dia akan datangkan niat dalam hati kita kerana manusia, riya, dan akhirnya amalan kita tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jihad dia macam mana? Nak kena syaitan ni macam mana? Yang peliknya Allah sebut dalam Quran, syaitan ni aduwwum mubin. Allah, aduwwum mubin, iaitu musuh yang nyata. Musuh tu jelas. Jelas macam mana? Dah jelas dah Allah terang dalam Quran. Jadi pasal apa tak jelas lagi ustaz saya sekarang ni? Allah kata musuh yang jelas. Tapi kenapa saya masih tak jelas lagi syaitan ni? Sebab kau tak baca Quran. Engkau tak faham Quran tu pasal kau tak jelas. Dia kalau kau baca Quran tu, tengok makna dia, kau akan jelas syaitan tu siapa. Kau boleh main-mainkan dia. Macam Syekh Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid ni seorang ulama besar, qadhi, wali min awliyaillah. Dalam kitab Risalatul Mustasyirin banyak mendatangkan kata-kata beliau. Pernah seorang syaitan datang kepada Imam Junaid dan menyamar sebagai seorang anak murid dia. Dan dia tahu dia nak rosakkan Imam Junaid, tapi kaedah dia perlu masa yang panjang. Dia jadi anak murid dulu. Dia berbentuk manusia, dia datang, dia jadi anak murid dulu. Kemudiannya dia tahu Imam Junaid ni bila anak murid dia paling pandai akan jadi khadam dia. Tengok ulama dulu, kemuliaan seorang anak murid yang paling tinggi bila paling cerdik akan dapat jadi khadam. Bersungguh mereka nak jadi paling bagus supaya dapat khadam syekh. Oh, zaman kita bila ustaz minta tolong, ustaz, saya tahu ustaz, buat sendirilah. Nak khidmat dengan syekh ni payah. Tapi kalau nak khidmat dengan orang anak duit, nak khidmat dengan orang yang boleh bagi dunia kat dia, tak suruh pun dia. Dia tolong suruh-suruh. Ini masalah kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Junaid ni bila syaitan ni jadi anak murid dia, syaitan, dia kan cerdik. Akhirnya memang cepatlah jadi yang paling cerdik. Imam Junaid pun panggil dia jadi khadam. Dia jadi khadam, tolong bawa payung syekh dan juga bawa selipar syekh kalau syekh pergi mana-mana. Maknanya syekh masuk aja dia susun selipar dan sebagainya. Dah lama jadi khadam syekh ni, dia tengah cek peluang ni nak sesatkan syekh. Satu hari datang ziarah kawan syekh, seorang wali min awliyaillah, saya lupa nama dia. Seorang syekh juga datang ziarah, dan dia ni Allah bukakan dia boleh perasan. Kalau benda tu benda tak molek, dia boleh rasa. Bila berjalan dengan Imam Junaid tu, syaitan duduk kat depan, duduk pegang lampu tunjuk jalan. Jadi syekh ni pandang Imam Junaid, ya Junaid, hadza khabith. Dia kata pada Imam Junaid, wahai Junaid, yang depan kau ni khabith. Khabith ni benda buruk, iaitu syaitan. Kenapa kau jadikan dia khadam? Maka Imam Junaid pandang kawan dia senyum, aku tahu, tapi biar dia letih buat kerja. Syaitan yang tengah duk bawa ni tengah-tengah, dia pun pusing, dia kata, ya Junaid, kau tahu aku syaitan? Dia kata, penat aku tolong angkat ni, angkat itu, tapi kau biarkan aku buat kerja. Kau memang hebat. Tapi dia tak mengalah. Dia kata, kau memang hebat Junaid. Aku tak pernah jumpa wali yang macam ni, tapi kau cukup hebat. Kau boleh tahu aku siapa. Dia saja nak bagi up. Bagi Imam Junaid tu rasa tak kepuk. Imam Junaid kata apa? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Idhhab ya aduwallah. Pergilah kamu wahai musuh Allah. Hilang syaitan. Nampak? Ulama-ulama macam tu dia bawa main syaitan. Kita ni syaitan bawa main kita. Nampak? Ambil air wudu, keperangan. Syaitan terberak-berak dengan perut dia. Kata Allah kelakar, kata kelakar. Kita jadi cerita lucu syaitan. Cerita lucu syaitan, cerita sedih syaitan. Dia rasa sedih bila kita ni buat apa-apa kita sebut Allah. Tu cerita sedih bagi dia. Cerita lucu kita was-was. Jadi tuan-tuan, lawan syaitan. Usaha sungguh-sungguh. Ni peluang kita. Ramadan ni banyak minta Tuhan. Minta doa kata. Doa bulan Ramadan mustajab. Terutama sebelum buka. Tapi masalah sebelum buka tengah
nak kira popiah berapa nak beli. Ini masalah. Lepas tu minta kurang pula tu, dah minta kurang azab punya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang jual pula nak niaga nak untung, balik-balik kita cabut popiah, ada satu lah yang togeh dalam tu. Bonyo nak jimat. Apa jadi gitu? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kena jihad, lawan. Minta doa pada Allah, Allah ya Allah, jadikan aku orang yang tahu penipuan syaitan yang boleh melawan syaitan. Salah satu syarat kita nak doa kita makbul tak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Minta doa pada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah jawab doa kamu. Doa itu yang Allah jawab. Kita ni bila doa tidak yakin, bahkan hati leka. Kan itu dalam hadis tu sambungan dia, "Innallaha lam yataqabbal min du'ain ghafilin la'in." Sesungguhnya Allah takkan sekali-kali terima daripada doa orang yang hati dia leka dan lalai. Imam baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Ini doa yang berapa ni? 4 ke 8? Jadi tekan. Kena pula buat 20. Nampak? Leka, hati leka. Atau teringat makanan di rumah, teringat macam-macam. Diberikan saya setengah jam, tuan-tuan rahmati Allah. Masya-Allah 5 minit. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita nak kena sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ni ambil doa, minta doa pada Allah. Allah jawab, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalau orang tanya pada Tuan Muhammad tentang aku, katakan dia orang aku dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Dalilnya aku dekat, bila dia orang berdoa aku jawab. Jadi kita kalau tak jawab masalah, kita masalah. Setiap saya sebut semalam ceramah kuliah subuh pagi tadi, yang mana tuan-tuan rahmati Allah, bila kita nak berdoa ni, tuan-tuan rahmati Allah, biar ikut prosedur baru Allah jawab. Contoh kita nak minum air, kena bubur dalam gelas dulu. Bila dah bubur dalam gelas, kita pegang gelas ke bawah. Lepas tu tuang kat mulut, jangan tuang kat telinga. Dia boleh tuang kat telinga, dia tak hilang. Dia kena tuang kat mulut. Lepas tu kena telan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau doa tak kena prosedur tuan-tuan, maka Allah tak akan terima. Salah satunya bila doa hati leka. Ramadan ni minta doa supaya kita kuat lawan syaitan. Yang ketiga tuan-tuan, iaitu apa dia? Jihadul musyrikin. Iaitu jihad melawan golongan-golongan musyrik, golongan-golongan kufar yang mana mereka datang ke idealisme, idea mereka. Ni macam malam ni, idea dia orang lah ni, Yahudi ni. Dalam surah Al-Maidah Allah kata apa? Siapa yang paling lawan kita ni? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Allah SWT sebut dalam Quran surah Maidah, Allah kata apa? Wahai Muhammad, engkau akan dapati orang yang sangat-sangat nak memusuhi kamu orang Islam ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyyirik ke Allah SWT. Dia orang ni takkan duduk diam. Puak-puak Yahudi ni dia memang kancung gitu. Tengok dia dah berjaya Mesir, nampak tak? Dia dah berjaya Mesir. Dia cocok orang-orang dalaman, terutama tentera dia cocok. Akhirnya mereka hancur sekarang. Kemudiannya di Palestin, di Syria, di Malaysia ni, hiburan dan sukan telah menjadi penipuan kepada kita. Akhirnya nampak bulan Ramadan buat bola sepak dulu. Nampak tuan-tuan rahmati Allah. Chelsea itu dah ada sponsor dia banyak daripada Yahudi. Kita pula pakai baju Chelsea pula. Oh no, Chelsea. Tuan-tuan orang baik pakai baju yang gambar Ustaz Azhar terus ada. Itu lagi bagus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya hiburan, seronok. Saya dalam bulan Ramadan ini kadang-kadang lalu rumah orang miskin. Kadang nak roboh dah rumah, tapi estro ada. Rumah roboh tak apa, estro jangan tinggal. Estro ada tu aku tak tahan. Ada orang tanya saya, "Ustaz, anak saya ni asyik tengok estro aja. Tolong Ustaz, macam mana ajar saya macam mana nak bagikan waktu, nak soalan jawab singkat ke nak panjang?" Saya kata, yang singkat mudah faham lah Ustaz, cabut estro. Cabut lah. Boleh mati ke tak ada estro? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup dah kita ni leka, sibuk diri kita dengan benda-benda tidak berfaedah. Kemudiannya tuan-tuan, tu jihad lawan idealisme dia orang itu. Sekarang ni pula dengan fahaman Syiah, faham apa tu, ayah pen pun ramai orang ikut dia. Saya tak pelik lah orang ikut Syiah sekarang ni banyak, sebab ayah pen pun ramai pengikut dia. Ayah pen ni ceramah tuan-tuan, Jakim pergi tengok kat tempat dia kat Terengganu. Dia duduk, dia pergi dia sampai sini duduk, dia sila panggung. Dekat kursi tu dia duduk, dia sila panggung. Sila panggung, kebetulan kain dia jatuh, nampak dadu dia. Dadu dia nampak. Orang duduk kat bawah Jakim. Tapi ramai pengikut dia. Walaupun nampak macam tu dah, ramai pengikut. Tahu sebab apa? Sebab sihir. Sebab lepas tu dia pun bangun, dia kata, "Okey, saya nak balik naik atas langit." Dia kata. Dia pun pergi
pergi ke tepi tu ada satu tempat dari kain, dia masuk dalam kain, suruh dia naik ke atas. Orang pun pakat tengok, siap lambat lah. Jin lah jin. Sihir jin. Jin kan boleh terbang. Bawa dia. Lepas tu tanya mak dia, tanya bini dia, ayah Pin bila turun pula? Kalau dia nak beli gudang garam, dia turun. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Berat. Tapi pengikut ramah. Ada yang balik Azhar pun jadi pengikut dia. Oh, suami isteri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Oh, ngaji Azhar. Oh, ini pahaman lain, ini pahaman Syiah, ini pahaman Wahabi. Maka tuan-tuan rahmati Allah, lawan. Kemudian yang last sekali, jihadul munafiqin. Jihad melawan kelicikan orang munafik. Orang munafik ni mulut cakap Islam, hati bohong. Kadang bergaduh 28, habis buat 8. Kalau betul kita jujur sambung kat rumah tak. Dia balik-balik tak sambung. Balik-balik dia cerita ke bini dia, aku suruh tu buat 8, orang buat 20 lah. Abang jom kita sambung. Tak apalah, dah buat 8 nak buat macam mana kan. Bohong. Dia suka gaduh sebenarnya. Padahal dia bukan sambung kat rumah pun tengok cerita. Bini kata jomlah kita sambung. Tak apalah. Abang nak bagi surau tu biar berjaya sampai buat 20. Dah abang tak buat pun tak apalah. Nak buat macam mana kan? Dia pemalas kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka berjihadlah kita bulan Ramadan. Dan Allah SWT pada akhir sekali Allah sebut, A'udzubillah minasyaitonir rajim. Hal adullukum. Kita buat macam kat kampung Delik lah, ada saluran kampung Delik. Habis mayang pukul 12. Oh, witir 11 rakaat. Pukul 12 orang mentir. Nampak tuan-tuan rahmati Allah. Tapi bila last sekali keluar yang ke sebelah tu ada yang bangun. Ustaz, saya balik dulu Ustaz. Tok Imam ni dia nak tidur sini. Assalamualaikum. Sakit hati dengan tu. Mata jeling je. Tapi sembahyang tak tinggal. Maknanya tapi sakit hati. Pelik pun sekarang. Tanda akhir zaman. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh ni masalah. Maka kerana itu tuan-tuan, kita nak kena lawan kelicikan orang munafik. Orang munafik ni mulut dia cakap kawan, oh tapi hati dia sebenarnya tak mau pun benda tu. Dia suka nak gaduh, nak tunjuk dia pandai. Itu je. Dia tidak beramal. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah sebut dalam Quran, hal adullukum ala tijarah. Tengok ayat ni lah, kita bagi makna aja. Allah sebut dalam surah Saf ayat 10 sampai 13. Pukul pula. Tengok jam. Allah cakap, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah kata, adakah nak aku tunjukkan kau perniagaan yang menyelamatkan daripada azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah dan Rasulnya dengan harta kamu dan diri kamu, nyawa kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Kemudian Allah sebut apa? Yaghfir lakum. Apa kita dapat kalau kita berjihad dengan harta? Ni, CD-CD ni tuan-tuan beli. RM10 tuan-tuan orang. Sebab tadi kata pun ada tiwan. Orang datang muslimat, kumpulkan demo untuk dia orang tuan-tuan. Keluarkan duit. Bantu dia orang. Ni ada berapa CD? Banyak stok. Banyak stok lagi. Masya-Allah, tabarakallah. RM10 saja. Beli tuan-tuan rahmati Allah. Mudah-mudahan kita berkati Allah. Kasih simpan saya sikit. Jadi tuan-tuan, ataupun beli banyak-banyak yang banyak duit tu beli semua. Lepas tu bagi kat orang. Nah, ambil. Dapat pahala tuan-tuan rahmati Allah. Kita tengoklah sekali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan harta benda kan keluar. Ni bulan Ramadan ni, Nabi banyak sedekah bulan Ramadan. Keluarkan duit. Jangan kira dah, keluar. Kita banyak duit, keluar. Takat 1000, Allah, duit kita berjuta lah. Nampak tuan-tuan? Sport ring kita tu jual ada 10,000. Rahmati Allah. Takkan keluar 1000 tak boleh. Nampak tuan-tuan rahmati Allah. Allah, beli. Nak raya ni, kereta bubur sayap. Yang masalahnya tak terbang tu attention. Kalau dia bubur sayap banyak tu boleh terbang tu cerita lain. Nampak tuan-tuan? Dengan tintoknya, dengan apa? Masya Allah. Maka tuan-tuan, jihad di jalan Allah. Tuan-tuan akan dapat apa? Tak tahu ni tuan-tuan. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan dosa-dosa tuan-tuan. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah masukkan dalam syurga yang mana mengalir sungai di bawahnya. Wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dan Allah bagikan rumah-rumah, istana-istana yang cantik di pusat syurga. Fi jannati 'adn. Zalikal fawzul 'azim. Kemudian dia ayat sambungan dia kata apa? Ini yang best. Ayat uslub Allah cuba nanti. Wa ukhra tuhibbunaha. Dan ada satu lagi, kau orang pasti suka. Allah cakap apa? Wa ukhra tuhibbunaha. Dan satu lagi aku akan bagi, kau orang mesti suka. Wa ukhra tuhibbunaha. Apa dia Allah bagi? Nasrun minallahi wa fathun qarib. Iaitu pertolongan daripada Allah pada setiap perkara dalam kehidupan kita di dunia, dan fathun qarib, iaitu pembukaan daripada Allah, pembukaan hijab yang dekat, maknanya pembukaan segala hakikat.
Bila kita duduk kat dunia, Allah buka ke hakikat. Bila buka hakikat, maka ketika itu dah tak nak benda lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka duit yang kita dapat, rezeki yang Allah melimpah ruah, semuanya di tangan, bukan di dalam hati. Semuanya, anak-anak yang kita tengok semua nakkan dekat pada Allah. Isteri kita nak dekat pada Allah. Anak-anak nak dekat pada Allah. Jiran kita nak dekat pada Allah. JK suruh buat usaha macam-macam untuk mendekatkan masyarakat pada Allah. Wa ukhra tuhibbuna nasrun min Allah fadun qarib wa basyirin mu'minin. Dan gembiralah orang-orang yang beriman. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan wasit setuju ni, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat. Doakan yang tak datang tu. Mungkin dia orang ada masalah TV, dia orang WhatsApp betul tadi tak dapat datang. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah berkati insya-Allah, dan saya rasa cukup setakat itu saja. Mudah-mudahan Allah ampunikan dosa kita, dosa saya dan dosa tuan-tuan. Maka untuk lebih diberkati, mari kita panjatkan doa pada Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna bi nuril fahmi, dan muliakan kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi, dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal ilmi, dan hiasilah kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati. Wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma, dan bersama kami selepas ini bersama terjaga daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lam ma nahnu fi. Ya Allah, kau tahu keadaan apa yang kami berada sekarang ini. Allahumma innaka ta'lam ma nahnu fi syahri Ramadan al-mubarak. Kami di dalam bulan Ramadan yang banyak penuh berkat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wab'idna minan nar. Turunkan pada kami ya Allah rahmatmu ya Allah, pengampunanmu ya Allah, dan jauhkan kami daripada neraka. Allahumma innaka ta'lam ma nahnu fi wa ma naqub wa narji bi rahmatika fi amrina kullih. Dan apa yang kami minta daripada rahmatmu ya Allah, fayassir lana ma nahnu fi, pemudahkanlah kami dalam keadaan kami ini. Fayassir lana ma nahnu fi wa ma naqub wa narji bi rahmatika fi amrina kullih. Fayassir lana ma nahnu fi min safarina wa ma natlubu min hawaijina, wa kharrib alaina al-masafat wa sallimna min al-'ilal wal afat, wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mabla' ilmina, wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.